mana tadi? Sifat 20. Sifat 20. Dia mula bertanya mana diri kita. Tu dah tanya kalau kita cakap tadi sifat makni, ayat ilmu kudrat iradah sama pasal kalam kalau main kalau main sifat maknawiyah tu sifat yang dikendaki oleh sifat makni. Kalau ada basar kena ada basirun, kalau ada sama kena ada tawattak Sikit tu. okey lah. So kalau kita pergi dua tu saja, itu adalah mengenal diri. Bila nafsiah sahaja mengenal Allah. Sebab mengenal diri ni kita tanya hak tu, hak yang tu saja. Mana dia yang dikata punya sifat tu mana? Tak ada. Tak ada sifat tak ada. Okey, kalau sifat yang patut memang tak ada amnya. Kalau mengikut daripada sifat ni, kita mengaji sifat tujuh sifat mani, diri tu tak ada. Mana kata ni tak ada lah. Tak ada. Yang dikata ni tak ada. Tak ada. So macam mana nak mengenal? Simple. Okey, dah ni macam ni. Hang nak pergi ambil satu barang dekat din. Barang tu hang nak pergi ambil dekat din. Tahu pergi din tak ada. Hang nak ambil ke siapa? Patah balik main kat tempat minta maaf. Aku dah pergi dah tapi Din tak ada. din tak ada. Okey. So hari ni hang nak mengenal Allah. Kita nak mengenal Tuhan. Kita tu ada tak? Kita ada. Mana kita? Mana yang kata hak kita tu mana? Hak tu pun tak ada. Tak ada. Macam mana kita nak yang tak ada? Tadi kata din tak ada. Bolehlah selesai benda tu. Tapi kalau kata awak tu tak ada, macam mana cerita selanjutnya? Ni semua nak bagi mudah. Bila awak mengaji sifat makni maknawiyah, awak dah main terdiam di situ. Segala soalan-soalan syariat daripada yang ramai, awak telah dengan sendirinya telah jatuh. Soalan tu tak ada tu. Sebab apa lepas kata soalan tu tak ada tu? Sebab awak tu tak. Di sini dia kena sustain, dia kena aku nak baji mengenal tentang cerita-cerita dari luar tentang aku atau tentang orang lain. Aku tak ada kena menang sebab aku nak menang Allah. Bila dia kata aku tu tak ada pula, bermakna the only guide to God is only God himself. Di sinilah terlerai kaedah Fanak Bakhor, kaedah Nafi Isbat, kaedah La Khawla Wala. Jadi kalau orang tak faham peringkat ni, dia tak akan lepas babak dia. Bila dia mengaji pun dia masih ada dia. Dia masih ada menceritakan dia ni tak betul. Macam saya tu cerita, saya boleh susul contoh dia. Bila orang kata Pak dengan Dr. Mazhar dengan kami ni pun Pak tak puas hati, saya tahu dari segi syariatnya ya. Dari segi hakikatnya memang saya pun tak boleh. Mereka tu dah iblis yang nyata, maka itulah cara dia. Cuma bila kembali pada syariat, saya kena backup lah. Sebab kembali pada yang ramai. Kakak saya meladuhai, konon meladuhai. Sahabat kata macam mana Dr. Mazhar boleh cakap macam ni? So saya kena explain. Sebab benda tu dah balik pada syariat. Tetapi kalau benda tu hakikat. Bila jumpa dia, tak ada apa nak sembang baik ilmu lah dengan puak-puak yang jahat ni. So
So hari ni bila kita mengaji nak menang, awak kena tahu yang awak nak menang tu Allah. Lepas mengaji so orang dia cerita dia ni perangai dia macam ni, dia ni lagu ni yang tak tahu kami yang ni. Di situ hang kena faham depa tu termakam di makam afaal. Itu dia kata guru cakap dulu ialah tauhid zat tu senang, tauhid sifat tu senang, tauhid asma tu senang. Tapi tauhid afaal ni lah. Sebab awak masih melihat kelakuan, perangai. Itu sebab bila Musa alaihissalam tak lepas sebab dia bercakap tentang yang ramai. Dia ni dia ajar agama di sisi Allah. Jadi part-part ni kena tahu. Ramai yang mengaji lalas kesudahan dulu baik dengan aku, lalas protes. Bila tanya boleh pasal apa? Oh, masalah pandai, masalah itu. Takkan mengaji selama ni hang duduk kat atas. Dia berkait dengan surah 37 tu. Yang kita punya surah 37 yang itu aku menjadikan kamu dan perbuatan kamu. Yes, betul. Tetapi itulah saya cakap. Aku terpaksa kupas ni saya senang. Tidak aku buat tahu lah. Ramai dulu masa sungguh-sungguh aku duduk Jerman telefon nak balik. Saya kata takut tak lepas kot. Ni. Maka berkumpulan lah. Entah maklum macam ni. Tapi mengaji. Ini masalah tauhid afal. Ada juga orang main kata kat aku, ni mengajar tak payah zikir lah ni nak. Saya kata, aku diam. Tapi kalau orang yang berilmu, yang main tanya aku beradab, Pak, saya minta maaf. Saya pergi sana, saya dengar dia cerita, saya lepas dari ni di rumah Pak. Lepas tu saya pergi di sini pula, ada orang ni pula beritahu lepas ajak ni. Aku tanya dia, hang nak ilmu ke atau hang nak apa? Kalau hang nak ilmu, mari aku tanya satu. Kalau duduk di makam ma'rifatullah, iaitu makam nak mengenal Allah kenal diri. Bila kenal Allah, binasalah diri. Ni dari sudut mana? Kalau guru nak talqin dia kata apa tahu? Lipas dengar pun lipas syurga. Cicak dengar pun cicak syurga yang saya nak bongkar rahsia Allah ni. Tapi macam mana kita yang dari talqin masih lagi kita berhukum orang. Di sini kita tak boleh nak urat. Bila dia kata syirik kafi ini, syirik yang paling halus ini adalah seperti semut hitam di atas batu hitam di malam yang gelap. Syirik kafi ini adalah syirik yang sangat halus. Dia benda ada tapi tak nampak. Bila kamu ada kamu menduakan dua wujud, kamu mengadakan dua wujud. Sebab kamu tu tak ada tadi. Ada ramai dari Indonesia lah, ada main masa mula-mula nak main tu hadi min Allah. Punya baik dengan aku mula-mula. Oh Allah dia punya cakap beritahu atas flight, atas apa semua dengan aku. Hadi min Allah. Saya kalau lepas tak sudi kawangan saya nak mati lah itu ini semua dia cakap. Aku tengok ini anak apa daripada aku ni. Oh saya hantar komputer apa semua kat anak lepas ni. Ada setengah orang rapat macam tu hang. Hang ni jenis open. Ramai lah lagu mana pun tak apa. Oh baik dengan hang bagi duit itu ini semua nak baik dengan hang. Lalas bila kesudahan dia ada crowd belasah aku. Adik Allah belasah aku. Aku kata dari segitu aku hantar aku tak nak buat leceh hang sekali. Tak silap pernah tengok video abang lepak ni. Yes. I ingat dulu masa aku dekat Pulau Batam jumpa dia tu boleh tambah jumpa. Kat immigration kami cakap, kat custom kami cakap, saya bukan ini, saya dia macam-macam. Kata bila dia dapat crowd, tukar pakai dua sekaban, pakai itu. This kind of game, Ustaz. This kind of game I've been listen about. Aku dah dengar benda ni dari tahun 1986. Guru dah pesan. Sampai guru kata kalau satu orang turun boleh pecah bulan jadi 8 pun awak jangan panggil. Hari ni berlaku lah benda ni aku nampak. Guru dah pesan. Mereka main nak tunjuk video potong pisau. Kita tak duduk kan. Memang terkejut kalau boleh terbang aku. Contoh Kita tak mengaji untuk itu. Hampa nak crowd. Hampa main masuk kat aku. Join aku. Pakai line aku. Cakap dekat YouTube aku. Cakap kat Facebook aku. Lepas tu pantam aku. Okay, go ahead.
Aku nampak permainan hampa tu. Hampa nak keraut, hampa nak orang ramai, hampa nak orang sokong, puji hampa. So dengan cara hentam aku bagi hampa famous, go ahead. Cuma orang yang berfikir tengok-tengok dia ni duk psycho apa nanti. Faham. Tengok 1 video tak lepas. Dia kena kaji dulu. Tak. Kita orang nak mengaji dengan Allah. Mereka bagi bermakam. Ini belum lagi kalau macam ni. Ini belum lagi macam ni. Ini belum. Orang nak macam mana? Ada setengah orang cakap lepas tu pun belum lagi. Yalah, aku takkan cerita kat kau. Takkan aku nak cerita dalam Facebook macam ni. Cara cakap biasa orang tu pun lepas hentam macam kendang. Takkan kita nak beritahu bab Allah itu sendiri. Kalau nak cerita bab Allah itu sendiri, nak cerita kat siapa? Sebab lama je. Han nak cerita kat siapa kalau han dah makrifat? Adakah benda lain selain benda dia? Hanya Allah saja yang boleh mengaku. Allah. Tapi dia nak mengaku kat siapa? Dia perlu kau buat pengakuan. Di sini permainan dia. Di sini permainan dia. Di sini pemeliharaan dia. Ada benda yang boleh kita sembang. Ada benda kita tak boleh umumkan. Awak main sakriman main kaedah masalah perangai. Saya kata masalah perangai ni apa nak settle, ya Allah. Dengan zikir lah. Zikir sajalah. Kalau awak tak tenang, orang-orang yang tak tenang ni, untuk menenangkan hati dia, dalam surah Taha dia, nak menenangkan hati dia, dia kena berzikir. Hang dah kenyang, hang nak makan apa ni? Hang dah kenyang. Begitulah di sini susunan dia. Kalau awak duduk di awak mengaji makrifah, tapi awak tasawuf tak lepas, itu sebab awak bertasbih. Awak adakan wujud awak untuk memuji satu wujud ini. Benda tak salah. Kenapa ambil baik tu? Kau bakal ada benda tak salah. Ini tasawuf. Ini tertib dalam ilmu tasawuf. Kenapa campur aduk dengan makrifah? Ada, dia kata tak payah zikir dah boboh itu. Itu kata bila satu ilmu ni sampai ke peringkat yang tak faham, dia terhentam. Dulu kita bimbang benda ni, sekarang kita tak bimbang. Kalau tak faham hentam, itu kenyataan orang yang bodoh. Tak faham pergi mengaji, pergi usul pada guru. Tengok cara pergi usul macam mana, macam sahabat aku. Dia pergi jumpa wakil guru-guru ni. Dia pergi jumpa dia dari Temeluk. Pergi jumpa guru aku, wakil guru aku ni. Dia panggil guru duduk tepi. Wakil guru ni baru dia tanya, betul ke macam ni. Nanti dia ada 2 wujud lah. Guru kata betul lah, yang Hasan pegang betul lah. Dia tak cerita kelayakan. Baik hang mengaji dengan dia 12 tahun duduk sekali pun, kalau hang belum boleh faham, dia tak bagi. Nanti jadi kucak kacil. Sebab benda ni sejahtera. Benda ni dia akan jadi sempoi. Dia tak boleh jadi tak sempoi. Dia mesti kena jadi sempoi kalau dah mengenal Tuhan. Itu sebab kalau kata mereka ni nak hantar aku, kutuk aku yang guru-guru ni, awak apa nak kerau? Kesudahan dia Tuhan hang bukan Tuhan aku. Tuhan di min Allah tu. Tuhan dia bukan Tuhan aku. Aku sayang dia. Aku sayang dia betul, walaupun dia tipu aku. Dia fitnah aku macam-macam. Aku sayang dia, tapi dia tahulah apa yang dia buat aku. Dia tahu. Kalau dia nak menafikan apa yang dia tahu tu, duduk atas wujud itu, lantak, baik pun buruk datang kepada dia. Go ahead lah. Di satu peringkat ni aku tak dikata apa. Sebab aku tahu, hang tahu yang aku tahu. Hang buat ni, hang tak boleh. Hang nak kira kau hang satu je. Bukan hang yang nak buat. Bila aku ketawa buat begitu kat anak saya, Aminah dengan Azali, kami pergi ke tempat. Saya tak minta sesusah. Tuhan yang cakap nak ni. Adi yang cakap pergi sana, pergi ambil. Saya dah pesan, tunjuk pula kita video apa, tunjuk dalam YouTube apa, dalam handphone lah. Kami dah booking dah apa semua. Aku pingat anak aku, Azali tengok aku, kawan tipu hang bapa. Aku balik jumpa dia, aku tanya kenapa buat macam ni? Why you have to do like this? Dia kata Allah yang nak memuji dia. Lah. Bohong tu pula. So dan aku tengok muka dia, aku kata okey lah. Ini kan mengena dengan hafal kan? Ini itulah, ini masalah sikap. Ini masalah sikap. Bagi lepas main satu peringkat, lepas nak nipu apa pun tak apa. Lepas tak boleh buat apa. Saya lepas tengok.
Hang duduk kat situ kan, hang nak jadi macam tu, bukan begitu lah. Dia tahu dia tak boleh buat apa. Dan dia tahu lah apa dia Jadi dia tahu yang dia menipu tu. Dia tahu dia buat benda ni atas alasan apa. Kenapa dia perlu buat macam tu? Awak nak crowd yang ramai. Awak nak tengok orang tengok presentation awak. Itu ilmu yang awak buat tu. Tapi hati perut awak tu awak tak tahu awak menipu. Awak buat naya kat orang yang baik dengan awak. Aku tak mai cari hang, hang mai cari aku. Hang mai rumah aku. Tidur rumah aku. Pakai channel aku, kami duduk tengah kuliah. Hang tolong cakap ikut atas. Dalam kereta hang cakap, dalam flight hang cakap. Melalui aku punya channel. Lepas tu bila Afan kawan aku buat kat YouTube, Facebook macam tak hati buat, kata kawan aku buat, baru hang start gasau. Macam tu manusia ni. So di sini kita nampak, faham? Penzahiran iblis tu bukan mestinya dia akan zahir ya kat mana. So kalau macam pokok ni kita nak adab macam mana? Kalau pokok makrifah bila berlaku macam ni kita nak adab macam mana? Kita tahu hantau apa yang buat aku. Si madid pun aku tak pernah ambil kat orang. Untuk mengajak benda-benda ni. Untuk sembang benda-benda ni. Arwah ayah aku arwah. So itu kita kata tak kisah. Ada tadi sebelum buat live tadi ada mamat tu, mamat tanya lah pasal benda tu. Sebelum abang tu bawa main nasi aku tadi, ada seorang tanya sembang. Tapi tak sembang, tak sembang bawah. Dia tanya pasal Hadi ni. It's okay. Aku tak pernah ada hati nak busuk hati dengan dia. Dia yang create macam-macam kat atas aku. Dan aku tak hobi satu scene. Bagi aku dia dengan Ustaz Pekah lain sama ya. Kalau macam tu. Hampa nak crowd, hampa nak orang yang ramai. Okey. Hampa nak orang ramai nampak hampa betul. Tak apa, aku siapa nampak aku tak betul tak apa. I'm a long ranger, one man gang. Aku boleh pergi macam mana. So di sini bila anak ngaji, aku kena bagi tahu perkara-perkara macam ni. Faham? Mudah dapat ni, mudah buang. Yang kena jaga, yang anak ngaji nak mengenal Allah. Nak mengenal Allah tu wajib mengenal diri. Nak mengenal diri, bila mengenal diri, satu level rumah pun buka. Lepas tu nak cari Allah yang satu. Jalan yang satu yang diterima Allah. Mana dia? Mana ada orang lain tak? Nak kenal Allah, kenal diri. Kenal diri ni yang satu. Kalau orang lain dengan Tuhan, mereka berarti mereka. Aku tak kecot, tak hilang lah. Guru aku dah pesan. Dulu aku tak tahu kenapa dia kata main biar satu orang tu turun pecah bulan jadi 8. Dia tetap bukan Tuhan Allah. Hari ni aku nampak. Hari ni aku nampak. Aku punya lama sustain untuk buka benda ni. Dalam Facebook kenal macam-macam lah, followers dah ramai. Dekat Facebook boleh tengok dah ramai. Dia pun masuk channel aku, main rapat dengan aku, introduce diri dia pun, cakap dalam aku punya channel. Nampak tak? Tapi member lain kata tengok lepas mudah sangat. No, none of my problem. Kalau mereka nak guna macam tu pun tak apa. Satu hari orang akan nampak macam ni orang yang kau, macam ni yang buat kat dia. Dia tahu apa yang dia buat aku. Aku tak payah declare. Dia tahu apa yang dia buat. Aku tak pernah buat leceh kat dia sekali pun. Jadi macam ni benda-benda dia macam ni. Kadang-kadang yang tentang ramai-ramai ni pun. Aku kata hampa baru lagi. Sabar Sat. Baru lagi. Faham tak? Mai kat Central Market. Wow. Aku masih lagi berpegang benda yang sama. Mereka kata mana boleh ayah angkat orang ni pasal apa adik hang duk cakap dulu ni. Lah ni adik aku pula protes aku. Aku bela dia dulu, adik aku. Lah adik aku protes aku pula. Ada siapa pula mai cerita kat dia aku ditanam tangkai di rumah tu. Nak buat bagi bini dia sakit. How blind can you be? Aku abang hang takkan nak buat benda. Tapi ada pula nampak. Mungkin sebab dia nak jadi guru seorang-seorang di rumah tu, jadilah. Orang yang main mengaji pakat lari habis. Bila hang tuduh aku macam ni. Orang akan fikir, macam mana boleh tuduh lepas tu? Kami main sini pasal dia. Dengan mengaji tu orang fikir. Jadi ada yang menjadi percaya sampai jumpa aku macam mana Pak. Saya nak kena zikir sampai dapat tunjuk apa semua tu. Aku guru aku tak kat aku. Dia kata kalau minta tunjuk iblis datang dulu.
Dan yang lain kata, itulah dulu nak backing sangat adik hang. Dan ni dia buat, borakan. No. Bagi aku, dia boleh mengajar, dia tak mengajar. Pasal apa tak dia mengajar? Kali aku tanya hang satu. Hang mengaji untuk apa? Untuk jadi orang yang mengetahui ke? Atau mengaji untuk seronok? Hang mengaji untuk mengetahui. Jadi, guru aku cakap, kalau orang ni rahsia, bila benda ni, ini tanggungjawab orang yang mengetahui. So, bila masuk bab orang yang mengetahui, mana kata sia-sia lah hampa mengaji ni semua. Guru hampa tu tak sukses. Makna hampa tak jadi orang yang mengetahui. Quran kata dalam surah Al-Baqarah ayat 42 dan surah Ali Imran 71 wajib bagi mereka yang mengetahui. So hang pergi mengaji, guru ajak hang tak jadi orang yang mengetahui, makna disappointed guru tu. Guru tak kali lah cakap saya ni tak berjaya Pak. Jadi bila contoh lah it's a common sense. Budak kecil boleh faham. Pergi sekolah untuk mengaji, belajar perlu jadi faham. Kalau awak pergi mengaji tak faham, Allah, mana awak tak mengetahui. So selama ni apa yang guru ajar kat awak, mana is meaningless, sia-sia. So it meaningless. So bila guru ajar, dia talkin kat awak, dia bagi kat awak, dia ni. Bila guru duduk tengah relax, orang mai guru kata, jam, tolong buka Ustaz. Ayah nak duduk Ustaz. Ayah baru balik kerja Ustaz, ayah nak mandi. Mak Siam, tolong buka Ustaz. Bab kitab kerukunan dengan kitab sifat 20 dengan kitab kerukunan ni, tolong buka Ustaz. Pasal apa dia cakap begitu? Tolong buka Ustaz dah kat pakcik ni. Ayah nak mandi Ustaz. Buka bab yang basic. Dia ajak kita. Mana dia nak tengok, dia tahu kita ni dah faham. So, makna dia tu lega. Aku ni tak sia-sia. I don't wasting my time. I don't waste my time. Years and years. Lepas ni duduk main rumah aku berulang tak berhenti. Dah tak boleh juga. Nak sembang benda ni tak boleh. Nak bela ilmu ni tak boleh. Duk takut sedia, satu. Nombor dua, duk kata, guru angkat. Apa ni. Yang guru angkat lah. Dalam Quran tulis lagu lain. Quran tulis wajib bagi yang mengetahui. Pasal apa guru angkat? Itu tertib dia dari sudut wasilahnya. Habis kalau guru mati, dia tak nak angkat orang lain, ilmu ni habis lah. Sekat tu je lah. Aku main jumpa guru, kita tak ada guru saya meninggal lah. Dia tak ada angkat siapa pun. Contoh. Masih ada orang main kat aku. Guru saya meninggal Pak. Dia tak ada angkat siapa pun. Aku diam, aku tak nak. Mereka ni tak dapat soalan-soalan macam ni. Mereka tak dapat soalan-soalan macam ni. Banyakkan mereka pun belum kena panggil lagi ke jabatan-jabatan. Belum disoal jawab lagi. Sudut sembang dalam rumah. So kita cakap benda ni kita sayang. Bukan kita cakap pasal kita benci. Aku duduk kena macam gendang kot. Tapi aku okey lah. Yang apa pula duduk gelabah pasal Denny lah. Di Terengganu pun ada cakap. Dia tak suka kat lepas pasal lepas. Cakap benda ni. Aku nak kata apa dia tak suka aku. Up to him lah. Pak Abu cakap, kita mengaji jalan Rasul, jalan menyampaikan. So, aku tak pilih lah kalau guru hampa sekarang ni kata jangan. Tapi guru aku dia suruh go je. Janji hang kena tahu apa yang cakap. Hang tahu nak letak dia macam mana, susunan dia macam mana. Orang tanya sifat 20, sifat 20. Orang tanya bab semayang, kita cerita bab semayang. Jangan kita cerita makrifah, tiba-tiba orang yang tak faham terus. Bab kaedah-kaedah solat ni. Dalam solat tu dia tak faham kaedah. Yang dia tahu pergi buat sudah. Nak sembang apa? Bila bertanya kitab kerukunan tak? Macam tu kami ni. Kaldai akang. Bila kata nonsense, Nabi sebab nonsense. Mai dari roots mana tu? Dari track mana yang mai boleh buat perkataan itu so spontan cakap. Pasal Yahudi lah ngajak memang.
Macam mana awak nak menzahirkan syariat la haula wala quwata illa billah tu? Kalau awak kata nafi sebab tu nonsense. Bukan boleh lari dalam fiqh, benda tu. Dalam usul pun. Jadi, kita kena tahu apa yang kita nak cakap, position mana. Bila orang ngaji makrifah pula, oh dia ni jenis tak zikir ke apa semua ni. Tanya dia ni, awak cakap dari sudut makrifah ke dari sudut tasawuf? Hang kena ada hang dulu. Dia tak boleh mensyirikkan dengan menduakan kuasa Allah Ta'ala tu. Kalau dia kata aku menjadikan kamu dan perbuatan kamu, dari sudut fiqh dia pun akan terjaya kot lain. Dia pun akan buat keluar lah baik pada Allah, buruk pada saya. Kalau orang yang dah mengaji tasawuf, dia tak berani nak cakap lah. Dia tak berani nak cakap. Orang berani makrifah lah, dia cakap baik buruk pada Allah. Kita lain lah. Tapi dia kena cakap dengan orang yang makrifah. Betul lah. Orang tu dia kata, mana nak ada apa dah. Yang menyesatkan pun dia. Jadi bila mai satu macam ni kata, mana boleh yang menyesatkan Allah, kita sebenarnya apa? Dah ada wujudan. Hang duduk kat wujud hang. Hang dah ada balik diri hang. Aku setujulah. Hang nak kata yang buat kita sesat, yang ni apalah itu semua kita, nak buat benda tak elok semua kita. Alah, aku setujulah. Sebab hang ada wujudan. Hang mengaji tak sampai dekat yang dikatakan fasada jasad, binasa diri. Habis nak hurai lagi lanjut tak boleh. Yang menjadi rahsia bagi mereka yang mengetahui. Okey, itu sebab aku jaga aku punya conversations. Sampai orang kata alah dia belum lagi ni, dia masih. Memang aku tak akan pecah habis dalam YouTube macam ni. Sebab hampa duk cakap kuih canang macam tu lah yang duk kena macam gendang. Hampa duk kena pejabat agama panggil terus ban. Pejabat agama panggil terus tak boleh nak cakap. Dan ini kau panggil, kalau hampa nak ban aku tak boleh cakap. Hampa tak sedengar. Bukan masalah aku tak boleh cakap. Aku ni berkata kat ahli fatwa, kat mufti sekalipun. Pasal apa pula saya tak boleh cakap? Tuan tak faham apa yang saya cakap. Tuan jangan dengar. Ahli fatwa ni tak payah dengar. Hampa tak faham dan hampa tak mengaji. Take the facts. You know nothing about it. You never learn about it. Don't try to act like you know. It's gonna be a pretender. It's gonna be hypocrite. Kalau you tak mau, you tak boleh lah ban aku. Pasal apa nak ban aku pula? Why you wanna ban me? Kalau you tak mau, simply don't listen to me. Tengok buat dalam komen-komen ni. Boy, mereka tak suka aku, tapi dia pantang aku. How stupid can it be? How boleh skip banyak lagi? Tak suka tak tengok. Kan? Tapi macam tu dia punya attitude dia. Mindset dia macam tu. They feel good by attacking me. Kadang-kadang tu pukul 3 pagi aku saja sembang, aku tak member aku kan. Main kita try tembak pukul 3 pagi, dia pun bangun. Dia pun bangun. Dia follow kan. Dia follow. Benda tu Ting tu bangun lah. Aku kata mereka ni dah hati dia pada berpenyakit. Contoh, ada pernah hampa jumpa ceramah ustaz-ustaz fiqh dia buat live ni, aku masuk entah. Ada. Tak ada sekali lagi. Bukan tak ada. Kalau aku nak pergi, boleh aku pergi. Aku pergi like dia punya page apa semua. Aku tak ada. Aku tak kacau satu pun ustaz fiqh. Aku tak pergi like tu. Wa ima Zaidul pun aku tak pernah pergi. Kalau dia buat live, dia buat apa-apa, aku tak pernah kacau. Setelah Dr. Mazhar buat aku macam ni, apa tu, Nordros buat aku macam ni, Kamini buat aku macam ni, pun aku tak pergi kacau dia bawah ni. Pokok tu aku harap satu hari dia terembak depan-depannya. Itu je aku harap. Pasal lah aku tutup, aku marah. Jumpa dia pun aku buka tu. Jadi hal-hal yang sebegini, kalau hang nak mengaji ilmu ni, hang kena tahu benda tu. Pasal setelah hang mengaji,
nanti datang dengan namanya thought and emotion pula, betul ke aku ni ngaji ni, barang ni betul ke ni, macam mana orang lain, macam mana itu ni, hang mula teropong orang yang mengaji pula, perangai-perangai dia pun macam mana. Itu sebab Pak Abu cakap tauhid af'al ni susah. Musa tu boleh cakap dah tu dengan Tuhan, berkata-kata tu pun tak cukup lagi, sebab bila hang berkata-kata masih berjawab. Aku kata kat budak tu tadi kat bawah tu, kalau Hadi minang Allah nak kutuk pun nak inang boleh lah. Aku tak worry satu sen pun. Aku tak worry satu sen pun. Dia nak kata apa, aku kata aku, dia nak tuduh apa, tuduh satu sen. Dia akan sedar sendiri apa yang dia buat ni memang tak atas. Pasal kalau betul itu dia jumpa aku, dia kata saya ni nak lepas ni, saya sayang lepas tu. Ya Allah, kalau dia pandai dia cerita macam macam. Rupanya ada agenda lain. Tapi tak apa lah. Maksud aku tak apa tu pasal apa? Aku tak worry tu sen pun. Orang Melayu ni bukan bodoh. Orang Melayu di Malaysia ni semua bukan cik anak. Kan? Macam Nodros main dari Singapura, main pulau, buat leceh, main sembang kat tu. Dia main dari Indonesia, main ambil crowd di sini. Tak kisah. Sedangkan Indonesia pun banyak. Mia Syakur tu apa semua kan. Lagi legend. Kalau nak kira lagi dahsyat. Riak tak ada, apa tak ada. Sebab yang tu different layer. So aku pesan Ain tu satu, kalau nak mengaji, Ain boleh mengaji. Kadang-kadang dia hangat-hangat di ayat ni. Lepas tu lepas dah lama mengaji, dia tengok Allah benda sama normal lah, life macam tu. Dia tak diuji, tak tahu. Ada itu juga. Ha? Dia cerita siapa? Ada member kan. Mula-mula inilah kan, semangat Tambah. Malas. Dia susah kan cakap. Biasa tu. Apa nama yang dulu minat jumpa dia jadi kawan best. Orang hantar dia balik. Tapi dia ada kan. Tunggu sampai kat bawah. Aku tak tahu dia ada kat Kariking ni bawah, turun-turun dia ada. Kita buat apa ni, tunggu kat Keriking lama kan. anak. Memang aku kata, hampa tak boleh dengan ni. Hampa akan protes ke boleh. Pasal masalah perangai hampa tak lepas. Mereka perjalanan mereka duduk dengan arwah ayah aku, duduk sembang-sembang agama itu je. Aku dari kecil tu nampak dia aku makan tali pinggang dia pagi. Potan berbalok kena belakang, kena penampak terkajun tingkat bawah. Aku besarkan dia dari belum dia mengaji jalan ni. Kami pula member pergi mana naik motor orang lalu ni macam mana semua. Kami ada benda yang hampa tak faham ni. Hampa tak nampak memang benda ni. Okey lah. Kita fikir ni. Tak apa, kita 23 orang tak ramai. 3 orang yang dia duduk atas rumah dia tu seorang ramai. Contoh dia macam tu. Dia awak nak mengaji ni adalah untuk mengenal Allah. Awak nak mengenal Allah satu hal. Positions tu awak nak tahu. Dan ni saya nak tanya satu. Yang meniati Tuhan ni macam mana? Selama awak ada solat ni, tujuan solat dia meniati Allah. Adakah pernah awak ingat Allah dalam solat ni? Bukan dia susah nak jawab pun. Memang lari kepala tu terputus lah. Daripada nak ingat tu sustain kan. Tak dapat. Dan ni aku kata tosek. Nampak tosek? Nampak tak bentuk tosek? Okay? Dan ni aku sebut nasi lemak. Nampak? So kalau aku katakan dengan tanpa sebut, without saying it, hang tak sebut, aku sebut. Aku sebut Tun Mahathir. Wujud tak dalam?
dalam punya concentration, so all these things, nampak kan? Okay? Nampak kan? Hang tak sebut. Mi goreng mamak. Hang tak sebut. Semua ni hang telah kenal, hang telah makrifat. Bila aku sebut Allah Subhanahu Wa Taala, hang tak sebut. Hang nampak Allah? Tak nampak. This is not fair. Sedangkan dia kata, sesungguhnya kami tidak pada. Dalam surah 7 ayat 7, Allah Ta'ala itu maha dekat. So bila kita kata nak mengingati Allah ni, macam mana? Kalau kata dalam sudut ma'rifah, tidak buruk, tidak besar. Kalau rukun niat, kalau rukun qalbi pun tak buruk, tak besar. So kita disebabkan banyak benda ni, kita keluar daripada putaran ni nak mengaji ilmu mengenal Allah. Sebab kita nak selamat. Kita nak selamat. Bekalan kita adalah tak ada apa lagi. Itu baru betul. Kalau masih ada lagi tak ada, itu bukan bekalan. Fiqah ni dia bekalan dia lagu lain. Amal, haji, itu ini apa semua kita setuju lah dari sudut dia. Tapi dia ada rukun dan hukum. You cannot deny. Macam mana hang ambil upah haji kalau solat dia sekarang tak buat sekali? Mak am meninggal, aku kata tak apalah. Tak apa, kita buat duit. Kau ni dapat nak pergi haji. Kata tolong buat haji kat mak saya lah. Aku tak sah ke haji kalau solat dia aku tak buat. Dia tak nampak bisnes tu. Kalau kata solat dia aku tak buat, macam mana haji dia sah? Nak dalam mengenai haji tu, hang tak boleh tinggal di luar tu. So, nak kena upah solat pula kat aku. Remai lagu tu esok jadi ceramah. Mbak jadi leceh terus. Dia timai lah peringkat-peringkat gitu. Orang tak faham ni, kalau kita cakap dia orang marah, sebenarnya ni bisnes. Jadi kita kata fikir, benda ni bukan benda main-main. Habis yang orang semayang 5 waktu macam tu, betul lah, bagus lah, alhamdulillah. Dia pun mampu. Tapi kalau menipu, buat apa? Surah An-Nisa ayat 142. Sesungguhnya orang-orang munafik itu melakukan tipu daya terhadap agama Allah dengan perbuatan pura-pura beriman sedang mereka kafir pada batinnya, dan Allah pula tetap membalas tipu daya mereka dengan membiarkan mereka dalam keadaan munafik. Mereka pula apabila berdiri hendak solat, mereka berdiri dengan malas. Mereka hanya bertujuan riak, memperlihatkan solatnya kepada manusia supaya disangka bahawa mereka orang-orang yang beriman. Dan mereka pula tidak mengingati Allah dengan menunaikan solat, melainkan sedikit sekali, jarang-jarang. Kita kena ambil dia. Yang paling dahsyat tahu apa dia kata signifikan. Yang ni Mereka yang itu kafir pada batin. Tengok, boleh ada jubah serban apa semua, semayang apa semua, tapi dia dah bagi tahu mereka itu kafir pada batin. Lepas tu Nizam Mazhar, Dr. Mazhar pula keluar, dia puan ni mengaji batin ni, alah itu semua. Yang ni dia buat tantang lah.